Hello, assalamualaikum dan hai guys. So hari ini kita berada di Pulau Manukan dan saya bawa saya punya squad, Ken, Vincent dan the camera guy. Wan, tunjuk muka sikit Wan. What's up everybody? Yes, so hari ini kami akan berjumpa dengan seorang coral enthusiast dan seorang dive instructor, iaitu Encik Nasrul Hakim. So dia akan ceritakan dan brief dengan kita apa sebenarnya terumbu karang ni. Jadi, apa tunggu lagi? Jom, mari. Ready? Okay, 3, 2, 1. Right, Raffi. So sekarang kita mau pergi mana nih? Okey, sebelum kita pergi apa tu terumbu karang, saya cerita dulu. Di mana tu terumbu karang? Terumbu karang ni tidak boleh jumpa di sungai, di hutan, di gunung, tiada. Dia cuma ada di lautan. Jadi, walaupun di lautan, bukan di mana-mana lautan dia ada. Dia cuma ada di kawasan tropika. Apa tu kawasan tropika? Yang ni. Oh, tu gambar girlfriend saya. Maksud saya yang ni. Nampak tu? Di peta tu kalau kamu tengok, kawasan perairan tropika ni hanya berada di tengah-tengah kawasan bumi saja. Di bahagian utara, bahagian setaran, di bahagian utara, di bahagian selatan tiada terumbu karang sebab air dia sejuk. Dan ketiga, kita di Malaysia ni sangat bertuah sebab kawasan kita ni, lagi-lagi di Sabah kita ni, berada di kawasan segitiga terumbu karang, iaitu kawasan CTI, di mana kawasan kita ni mempunyai flora dan fauna marine yang terkaya di dunia. Hebat kan? Jadi poin saya ialah kita mau tengok terumbu karang. Jadi sebelum kita tengok terumbu karang, dia berada di dalam lautan. So kita mesti menyelam. Sebelum kita menyelam, kita mana boleh pakai macam ni? Jadi, jomlah kita tukar baju. Bersedia? Jom. Let's go. Okey, tadi saya, Wan, Ken dan Vincent baru lepas habis menyelam. Kami sudah tengok macam-macam jenis terumbu karang, macam-macam haiwan ada. So sekarang ni kami tengah masin. Kami mau mandi dulu, bersih-bersih. Lepas bersiap apa semua, lepas ni saya akan ceritakan semuanya. Let's go. Alright, kami pun sudah habis dive tadi. Memang best, memang menarik. Dan Encik Nasrul Hakim pun sudah bagi tahu kami
sebelum kami dive, semasa dalam bot dan selepas kami dive, dia sudah cerita macam-macam pasal coral, bentuk coral, warna coral dan apa jenis-jenis coral yang ada. So tanpa membuang masa lagi, Raffi tolong kasih cerita. Yes, so tanpa membuang masa, kita start dengan pengenalan terumbu karang. Okey, jadi apa itu terumbu karang? Ataupun secara ringkas kita gelar sebagai TK, okey? So, TK ni adalah struktur ekosistem yang dibina oleh batu-batu karang. So, maksudnya apabila satu tempat ini dibina oleh banyak batu karang, dia akan membentuk satu struktur yang akan menjadi ekosistem terumbu karang. So, apa pula batu karang ni? Batu. Bukan. Ya, nama dia memang batu karang, tapi dia bukanlah batu sebab batu ni benda yang tidak hidup kan. Batu karang ni sebenarnya adalah organisma hidup yang melakukan proses fotosintesis. So maksudnya batu karang ni adalah Fotosintesis. Betul tumbuhan pokok. ia pun bukan. Bukan tumbuhan. Bukan. Ya, dia memang melakukan proses fotosintesis, tapi sebenarnya batu karang ni adalah sejenis haiwan. Sama macam kita. Oh, kita haiwan. Yes, kita haiwan mamalia. Tetapi batu karang ni pula adalah sejenis haiwan entozoa. Baru tahu. Dan haiwan batu karang ni bentuk dia macam ni. Dan dia digelar sebagai polip. Oh, polip. Yup. Dan saya akan cerita lebih lanjut lepas ni. Okey? Oke, Raffi. Kalau batu karang ini organisme hidup, apa persamaan dia macam kita? Okey. Batu karang ni sama juga macam haiwan-haiwan lain ataupun macam manusia. Dia pun boleh makan, dia boleh membesar dan dia juga boleh membiak. So, saya akan ceritakan yang pertama dulu tentang cara pemakanan terumbu karang. So, batu karang ni ataupun polip ada dua cara untuk mendapatkan makanan atau nutrien. Cara yang pertama adalah dengan melalui proses fotosintesis yang macam saya cerita tadi. So, fotosintesis ni sebenarnya bukan dilakukan oleh polip itu sendiri, tetapi dilakukan oleh alga yang digelar sebagai zooxanthellae. Dan Apa? Zooxanthellae. Yes. Dan zooxanthellae inilah yang memberikan warna-warni kepada batu karang. Ada biru, merah, hijau, kuning. Semuanya ada. Kau sebut saja. Wah, macam lagu. Tak tahulah. Kedua, bagaimana batu karang ni boleh makan adalah dengan menggunakan polip dia. Dan macam saya tunjuk tadi, polip ni mempunyai tentacles. Oh, macam sotong. Yes, macam sotong. So, apa-apa benda yang lalu di atas dia, terutamanya zooplankton. Yes, zooplankton yang sama macam plankton dalam SpongeBob tu, dia memang wujud dalam dunia kita. So, apabila zooplankton ni lalu atas polip, tentacle dia akan menangkap zooplankton tersebut dan dia akan makan melalui mulut dia. So, macam itulah dia dinner. Sebab dinner kan tiada matahari. Sebab fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Ini apa? Tidak, aku mau mandi. Jadi, kalau batu karang ni macam kita, jadi diorang pun membesar macam kita kan? Betul. Tapi batu karang ni dia membesar melalui proses kalsifikasi. Dan secara ringkasnya, proses kalsifikasi ini adalah proses pembentukan kalsium karbonat. Oh, baru tahu. Dan kalsium karbonat ni sebenarnya dalam kita pun ada. Contohnya, kita punya gigi dan kita punya tulang. Sebab itulah kita punya gigi dan kita punya tulang ni kuat. Ya. Jadi saya pun batu karang lah. Bukan. So, sebab tu terumbu karang ni memerlukan struktur yang kuat sebab dia dibina oleh kalsium karbonat. Sebab tu kalau coral tu dia mati, dia hanya meninggalkan tulang dia ataupun rangka dia yang berwarna putih sama macam kita punya tulang dan kita punya gigi. Contoh dia macam ini. So, kalau dorang ni pun macam kita, berarti dorang pun membiak macam kita. Dia membiak tapi cara dia lain sikit lah. Oh. So, cara batu karang ni membiak adalah dengan dia merembeskan sperma ke lautan sebab dia dalam laut kan. So, dia just rembeskan sperma ke lautan dan mana-mana sperma yang melekat atau bergabung dengan telur
batu karang, dia akan membentuk larvae dan seterusnya akan membesar kepada batu karang. Oke Raffi, so tadi Encik Nasrul Hakim dia ada pesan dengan kita yang terdapat 6.000 spesies batu karang di seluruh dunia. Banyak. Macam mana mau ingat tuh? Itulah, kalau saya sebut satu-satu pun mungkin mesti ada miss dan sampai esok pun video ini tidak akan habis. So apa kata saya just share 7 bentuk ataupun morfologi batu karang. Bentuk yang pertama adalah bentuk bercabang, digitate, massive, meja, folios, solitary, dan menempel. Macam ni ya? Yes, batu karang itu ada yang menempel macam ni. Dan kenapa batu karang ni ada bentuk-bentuk lain adalah sebab setiap bentuk ni memainkan peranan yang tersendiri dan sangat penting pada ekosistem laut kita. Contohnya batu karang yang jenis bercabang, meja, folios. Batu-batu karang jenis ni dia selalu dihuni oleh ikan-ikan kecil yang mengelak ataupun berlindung daripada ikan-ikan besar daripada dimakan. Oh, maksudnya batu karang ni rumah kepada berjuta haiwan. Yes, betul. Dan untuk batu karang yang bentuk dia massive ataupun globe, Oh, dia dan ni besar. yes, dia ni struktur yang kuat dan selalunya terdapat di kawasan perairan yang lebih cetek. Kenapa? Kerana batu karang jenis ini bertanggungjawab untuk menahan dan memecahkan arus ombak yang kuat dan mengelakkan daripada hakisan pantai berlaku. Oh, bagus oh batu karang ni. Jadi rumah haiwan dan juga lindungi manusia daripada bencana. Betul. So tanpa batu karang ni, habis kita oleh bencana alam datang merata-rata. Oke, kita sudah pelajari bentuk batu karang dan jenis batu karang. Jadi, saya mau tanya ke orang, penting gak batu karang ini? Sebenarnya sangat penting. Ada banyak kepentingan terumbu karang ini. Tapi kali ini saya share 5 kepentingan terumbu karang. So, yang pertama, macam yang kau cakap tadi, rumah kepada berjuta haiwan. Dan kajian saintifik yang terkini merekodkan sebanyak 7.000 spesies ikan, udang, sotong, ketam, starfishes, macam-macam haiwan yang menghuni terumbu karang. 7.000. Banyak tu. Banyak. So, tapi kali ini saya sangat berminat untuk share 3 haiwan favorite saya. Ada favorite? Yes, yang kita jumpa tadi. Oh, Ingat kan? Ingat. So, yang pertama adalah ikan Nemo. Ikan Nemo ni hanyalah nama famous disebabkan oleh satu filem animasi daripada Hollywood, tapi sebenarnya nama sebenar dia adalah anemone fish ataupun clownfish. Dalam bahasa Melayu, ikan badut. Dan ikan badut ni saiz dia kecil-kecil saja, dia tidak akan melebihi saiz tapak tangan kita pun. Dan dia ni special daripada ikan-ikan lain sebab dia hidup di dalam anemone. Anemone tu yang macam ni, yang ada sesungut-sesungut. Kenapa saya kata special? Sebab anemone ni sebenarnya boleh menyengat kita. So ingat, kalau berenang di laut, jangan sentuh sebab nanti kamu akan tersengat. Kenapa Nemo tinggal di dalam anemone? Sebab badan dia mempunyai mukus ataupun lendir yang melindungi dia daripada sengatan tersebut. Dan sebabkan itu, Nemo ni senang untuk berlindung daripada apa-apa pemangsa. Okey, selesai pasal ikan badut. Yang kedua, haiwan favourite saya ialah starfish. Oh, cakap pasal starfish, aku ingat. Tadi aku nampak starfish ada 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki. Ya, Kenapa betul. macam tu? Ya, memang kadang-kadang starfish ni dia ada banyak kaki. Kadang-kadang ada 3, ada 5, ada 7. Tapi yang paling biasa ada 5 lah sepatutnya. Dan starfishes ni
yang saya suka dia sebab dia macam ninja. Wow, macam Naruto. Yes, macam Naruto. Maksud saya adalah dia ni daripada satu haiwan, tapi dia boleh terbelah kepada dua menjadi dua individu yang berbeza. Macam ninja. Dan begitulah cara starfish ni membiak, iaitu secara asexual reproduction. Dan haiwan favourite saya yang terakhir ataupun yang ketiga adalah black tip shark ataupun jerung sirip hitam. Yes. Pernah takut kena gigit jerung? Takut memang takut, tapi sebenarnya black tip shark ni ataupun sebagai ringkasan BTS. Cause I need dynamite. Tetapi sebenarnya jerung ni ataupun BTS tidaklah menyerang orang. Sebenarnya haiwan ni dia pemalu dan dia tidak akan buat apa-apa selagi kita tidak mengancam ataupun mengganggu mereka. Sama lah macam kita. Kalau aku kacau-kacau kau, Hai, mana boleh bro. nah sama juga dengan ikan jerung sirip hitam. Dan malangnya haiwan ketiga ni kami tidak jumpa semasa diving dan saya sangat bersedih. Tetapi masa balik kami sempat jumpa, tapi saya hanya sempat merakam menggunakan telefon bimbit. So Boleh lah. inilah dia, sangat comel. Woi, 4 ekor. Jadi itulah dia kepentingan yang pertama, iaitu habitat kepada berjuta-juta haiwan. Dan kepentingan yang kedua adalah sumber makanan kepada haiwan dan manusia. Ya, kita kan manusia dan kita perlukan protein untuk membesar, dan ikan ni sumber protein yang sangat bagus. Ikan ni bantu kita untuk bina muscle yang besar. Yes. Dan kepentingan yang ketiga 3. adalah pelindung daripada bencana alam. Daripada datang merata-rata. Tolong jangan rekam. So macam yang saya cakap tadi, batu karang ni terutamanya yang jenis Besar, massive, massive. yang besar, bertanggung jawab untuk memecahkan tenaga ombak, terutamanya semasa waktu taufan ataupun ribut ataupun ombak besar. So batu-batu karang ni lah yang mengelakkan kita daripada bencana alam. Kepentingan yang keempat adalah batu karang ni membuka peluang kepada penyelidikan dan pendidikan yang lebih mendalam. Tahukah anda bahawa laut ni yang besar dan luas ni, saintis kita sekarang hanya meneroka sebanyak 5% sahaja, sedikit sahaja. So banyak lagi yang tidak kita dapat terokai. So bayangkan apa yang ada dalam laut, sangat mustahil. Ceng ceng ceng. Oke, dan kepentingan kelima, batu karang ini juga membantu negara kita membangun daripada segi sektor ekonomi pelancongan. Macam mana? Bayangkan pelancong daripada utara, selatan datang ke kawasan tropika untuk tengok batu karang, sebab utara dan selatan tiada batu karang. Ya, macam kita sebut masa mula-mula video tadi. Kalau kamu tumpukan perhatian lah. Alright, cabaran yang pertama adalah penangkapan ikan secara tidak terkawal. Ya, sebenarnya kita masih boleh memancing, tetapi kita mestilah memancing mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Kita memancing mesti menggunakan peraturan yang sesuai dan jangan memancing di kawasan larangan. Dan yang paling penting sekali, kita kena guna peralatan yang sesuai dan jangan sesekali menggunakan bahan yang terlarang. Contohnya bom ikan, jangan sesekali guna. So maksudnya kita masih boleh memancing, tapi jangan di kawasan yang larangan ataupun terlindung marin. Apabila berlakunya pembangunan ataupun pelancongan secara berlebihan dan tidak terkawal, faktor antropogenik ke atas terumbu karang akan meningkat. Apa tu antropogenik? Ini adalah faktor yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Oke, so yang keempatnya apa, Raf? Keempat ni adalah masalah yang agak besar, iaitu pencemaran laut yang kini semakin menjejaskan ekosistem terumbu karang. Kerana
pencemaran plastik menjadi masalah utama yang kini direkodkan sebanyak 5 triliun serpihan plastik yang berada di lautan bumi ini. Oh, So bayangkan koral kita. kalau ikan-ikan kita, korel-korel kita terkena dengan plastik sampah, memang akan merosakkan kita punya keindahan marine. Dan masalah yang kelima adalah ancaman daripada crown of thorn ataupun COT outbreak. Crown of thorn bukan ni starfish kayaknya. Bukan kau suka starfish kan? Memang suka starfish, tapi yang COT ni je yang saya tidak suka. Sebab dia ni makan terumbu karang. Dia ni kalau ada dalam 30 individu dalam 1 hektar, bermaksud dia sudah mencecah outbreak. Maksudnya kita perlu buat sesuatu, kita perlu bunuh dia kerana dia sudah melebihi daripada populasi yang sepatutnya. Maksudnya kalau lebih daripada 30, dia akan memakan semua terumbu karang dan terumbu karang kita habislah mati. Okey, tadi kita sudah tengok masalah dan cabaran yang dihadapi oleh terumbu karang. So of course, kita perlulah ada usaha untuk mengekalkan kita punya terumbu karang ni sentiasa sihat dan kekal untuk masa yang panjang. Jadi, pihak kami telah melantik banyak ranger muda taman. So, Raffi, boleh tolong bagi tahu kepada ranger muda kita ni apa yang perlu diorang lakukan? Yes, banyak tanggungjawab yang kita boleh buat. Tapi saya faham ranger-ranger muda kita ni masih lagi bersekolah, masih lagi kecil. Mungkin kalau diorang nampak orang yang melanggar peraturan ni, diorang rasa takut mau tegur kan? So, saya just share beberapa langkah yang semua pelajar-pelajar muda ni boleh buat dan kita boleh mengekalkan kesejahteraan terumbu karang sehingga ke masa hadapan. Okey, yang pertama, jangan buang sampah merata-rata dan cuba untuk kutip sampah tersebut. Kalau kamu nampak ada sampah di mana-mana, kamu cuba ringankan tulang kamu untuk kutip sampah tersebut dan letak di tempat yang sepatutnya. Kalau kamu tidak kuat, saya panggil dia. Bagi saya 2 sebab kenapa awak buang sampah merata-rata. Cara yang kedua adalah kurangkan penggunaan plastik. Kalau adik-adik semua pergi ke kedai ke, beli-beli barang, bawa sedia shopping bag dari rumah dan bagi tahu dengan cashier tidak mau plastik dan gunakan beg yang anda sudah bawa tadi. Dengan cara ni kita boleh kurangkan plastik yang akan terbuang ke lautan. Cara yang ketiga, menggunakan straw besi. Adik-adik boleh cuba untuk beli straw besi ni di mana-mana pun sebab straw besi ni memang sangat murah dan Senang dijumpai. yes. So kalau adik-adik semua pergi ke restoran, apa kata bagi tuan dengan pelayan tu tidak mau straw sebab adik-adik semua sudah ada straw besi. Sebab walaupun straw plastik ni kecil, ia sangat berbahaya jika ia berakhir ke lautan. So macam mana kalau saya tiada straw besi? Saya tidak boleh minum kah? Cara yang keempat adalah kita raise awareness. Kita share juga pengetahuan yang kita dapat daripada video ini. Share dengan siapa-siapa yang kita jumpa. Kita punya parents, adik-beradik, kita punya kawan-kawan, saudara mara. Bila-bila masa pun kita boleh berkongsi atau pesan dengan semua orang. Contohnya sambil-sambil kita lepak di restoran bersama rakan-rakan, kita share lah ilmu yang kita tahu tentang terumbu karang dan laut ni. Tapi kita janganlah share sampai marah-marah macam ni. Kita just share dengan baik untuk menjaga silaturahim. Okay, so kita sudah di penghujung video. Kita sudah cerita daripada apa tu terumbu karang, bentuk-bentuk terumbu karang, kepentingan terumbu karang, cara untuk menjaga terumbu karang. Semua terima kasih kepada Encik Nasrul Hakim yang banyak berkongsi dengan kita tentang banyak perkara. Dan saya mau conclude lah semua benda yang kita cerita hari ini, tapi macam mana mau conclude lah? What? Bro, jangan risau. Oh. I got you, bro. Oh, So,
Kamu tengok sendiri lah. Auto Tune Raja Muda Taman PEN1 Let's talk about tiket terumbu karang. Tiket itu apa? Tiket itu haiwan, bukan batu, bukan pokok, tetapi haiwan. Tiada di gunung, di sungai, di hutan, tapi dalam kebiruan lautan. Terumbu karang bermacam ragam, besar kecil bermacam-macam, biru, merah, kuning, hijau warnanya. Semuanya ada, sebutkan saja. Terumbu karang rumah berjuta haiwan. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi nanti kau pergi laut, jangan hairan. Laut banyak sampah dan macam pasar. Wan, ajar sikit Ira. Itulah, laut kita memang cantik, biru, tapi aku bosan dengan segelintir masyarakat sekarang nih yang buat laut kita jadi pasar nih, yang buang sampah sembarangan, langgar peraturan, bom ikan. Dengar nih. Jangan cari pasal, ingat dalam akal, ingat dalam-dalam. Nanti dia paham, nanti aku berang, nanti aku datang, nanti ku serang. Hey, Tiada terumbu karang, nahaslah kita. Bencana alam datang merata-rata. kita jangan lupa, kita jangan alpa. Anugerah Tuhan kita lindung dan jaga. Mari bersama-sama kita amalkan, menjaga laut untuk masa hadapan. Lindung, jaga samudera lautan, tanggung jawab besar sebesar kayangan, menjadi teladan, menjadi harapan. Kau raja muda penjelajah lautan. One in PE. Okay.